Nafsu lawamah. Nafsu lawamah terletak di hati, al-qalbu, iaitu kedudukannya berada tepat pada dua jari di bawah dada kiri. Berikut adalah sifat nafsu lawamah. Pertama, al-lawm, artinya mencela. Kedua, al-hawa, artinya bersenang-senang, yakni mewah. Al-makr, artinya menipu. Al-ujub, artinya bangga diri. Al-ghibah, artinya mengumpat. Al-riya, artinya suka mempamerkan amalan. Al-zum, artinya zalim. Al-kizb, artinya dusta, penipu. Al-ghaflah, artinya lupa. Individu yang memiliki nafsu lawamah ini akan bersifat suka mengkritik diri sendiri apabila melakukan sesuatu kejahatan atau dosa ke atas dirinya. Ianya adalah lebih baik sedikit daripada nafsu amarah kerana ianya akan cepat tersedar dari terus melakukan kesalahan dan terus mengkritik dirinya sendiri. Perasaan ini sebenarnya timbul secara automatik, iaitu satu bisikan yang berlaku di lubuk hatinya. Inilah yang dikatakan bisikan lawamah. Mereka inilah yang dikatakan telah mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang memimpin dirinya kembali dari kesesatan dan dosa yang telah diperlakukannya. Sabda Rasulullah SAW, apabila Allah mengkehendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan menjadikan penasihat dari hatinya sendiri. Dan lagi baginda bersabda, barang siapa yang hatinya menjadi penasihat baginya, maka Allah akan menjadi pelindung ke atasnya. Apabila seseorang itu sering mendapat isyarat bisikan lawamah tadi, tetapi tidak dihiraukan dengan terus melakukan dosa, maka lama-kelamaan bisikan lawamah ini akan lenyap dan terus terpadam dengan sendirinya. Akibatnya, seseorang itu boleh jatuh kembali kepada tahap nafsu amarah. Maka sebab itulah terkadang kita perhatikan seseorang itu berubah menjadi baik dan seketika pula boleh berubah menjadi jahat kembali. Inilah bolakan hati yang berubah-ubah kerana tidak patuh kepada isyarat bisikan lawamah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya jika kamu mengikuti, yakni suruhan jahat mereka setelah datangnya isyarat lawamah kepadamu, sesungguhnya kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Sesungguhnya petunjuk Allah ialah petunjuk yang sebenarnya. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan, yakni jahat dan keji mereka, setelah ilmu datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum kerana kebodohan pencerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Pada tahap lawamah ini, mereka masih lagi bergelumang sifat-sifat mazmumah. Cuma sifat-sifat tersebut semakin berkurangan. Keinsafan mula memancar di dalam hatinya. Sekiranya dia terus mematuhi isyarat lawamah yang ada, sedikit demi sedikit sifat-sifat keji tersebut dapat dihapuskan. Pada peringkat ini, ianya banyak meneliti dan sering merenung kembali segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya dulu. Apabila hadirnya perasaan tersebut, maka mereka menjadi sangat menyesal dan mudah mengeluarkan air mata penyesalan. Kerap menangis ketika di dalam solat atau ketika bersendirian. Tambahan lagi sewaktu ketika berzikir atau berselawat. Air matanya yang turun tanpa disengajakan dan ianya berlaku secara spontan atau semula jadi tanpa paksaan. Pada peringkat ini, mereka akan melakukan banyak kajian terutama tentang alam dan melihat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui pelbagai ciptaannya. Malah juga sentiasa membandingkan sesuatu dengan dirinya.
Mereka juga menjadi begitu berminat untuk beribadat dan sangat cenderung kepada perbincangan berkaitan soal mengenai diri dan juga mula merasa jemu dengan persoalan yang tiada kaitan dengan agama. Sabda Rasulullah SAW bahawasanya orang-orang mukmin itu perhatiannya hanya pada solat, puasa dan ibadat. Manakala orang munafik pula perhatiannya lebih kepada makanan dan minuman, semalah ia seperti binatang. Sedikit taufik adalah lebih baik dari banyak berfikir. Berfikir perkara duniawi itu memudaratkan, dan sebaliknya berfikir perkara agama pasti mendatangkan kegembiraan. Pada tahap ini, ia sudah mementingkan perkara akhirat berbanding dari dunia. Namun begitu, nafsu amarahnya tetap ada. Maka sebab itulah ia masih tidak terlepas juga dari jatuh ke dalam jurang dosa dan kejahatan. Imannya masih belum benar-benar kuat. Walau bagaimanapun, ia cepat tersedar dan selalu akan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah di dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, "Aku bersumpah dengan nafsu lawwamah." Sebagai contoh, kesan yang baik pada dirinya adalah cepat merasa takut dan gemetar setiap kali meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contohnya, jika ia tertinggal solat, maka ia akan bersegera melakukannya. Antara sifat nafsu lawwamah adalah mencela diri sendiri, bertafakur dan berfikir, membuat kebajikan kerana riak, kagum pada diri sendiri iaitu ujub, membuat sesuatu dengan sum'ah iaitu agar dipuji. Kebiasaan nafsu ini banyak terdapat pada kebanyakan orang awam. Maka cara terbaik adalah menyucikannya dengan berzikir demi mencuci hati yang kotor lagi hitam. Namun bagi manusia yang berada di peringkat ini belum mampu merasa pengertian zikir itu, apatah lagi meresap masuk ke dalam lubuk hatinya yang masih leka dengan fikiran yang merawang-rawang ke tempat lain, iaitu hanya masih di peringkat ucapan bibir sahaja. Walau bagaimanapun, ia harus berusaha sehingga zikir tersebut meresap masuk ke dalam lubuk hatinya secara berperingkat, sehinggalah ia menjadi istiqamah. Pada peringkat ini, terkadang kelihatan seperti mendapat tabiat baru, iaitu punya minat yang sangat mendalam membuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teruskanlah membuat ibadat sehingga mencapai kekhusyukan dan keasyikan di dalam berzikir. Terkadang orang di peringkat ini mendapat mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan tentang amalan yang sedang dilakukannya itu. Maka carilah guru yang tepat untuk mentafsirkannya.